Assalamualaikum Madam, saya Hazira Atika binti Hasri daripada Grup 3. Hari ini saya dan bersama ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang slide tentang perkembangan awal kanak-kanak. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Nurul Syafiqah Atirah, Anis Nur Syahira, Nurul Nur Haida dan juga Syafina. Saya akan mulakan dengan pengenalan perkembangan awal kanak-kanak. Perkara ini berlaku dalam lingkungan umur selepas lahir hinggalah umur persekolahan. Perkembangan kanak-kanak akan menentukan potensi mereka. Potensi yang dimasukkan ini ialah seperti kebolehan anak-anak ini untuk melakukan sesuatu aktiviti harian. Ibu bapa juga haruslah mengembangkan potensi anak-anak mereka ini sehinggalah ke tahap yang maksimum. Selain itu, kejadian yang terjadi dalam tempoh ini akan memberi impak yang kekal kepada kanak-kanak. Contohnya kita sering dapat lihat kes di mana berlakunya pertumbuhan kanak-kanak ini terbantut disebabkan kes-kes yang mempengaruhinya. Contohnya perceraian ibu bapa dan juga keadaan persekitaran yang tidak sihat. Ianya penting untuk ibu bapa menyediakan kasih sayang dan juga orang kata sikap ambil berat kerana kanak-kanak dalam lingkungan umur ini amat memerlukan perhatian ibu bapa mereka. Kalau tidak, mereka akan rasa terabai dan tidak dipedulikan lagi. Seterusnya saya akan menerangkan 4 peringkat yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Antara 4 peringkat tersebut ialah peringkat utamanya ialah sensori motor, praoperasi dan juga konkret serta peringkat formal. Sensori motor ini bermula pada usia lahir hingga 2 tahun. Bayi tahu tentang dunia melalui pergerakan dan sensasi. Kita dapat lihat yang bayi ini akan menggenggam jari ibunya jika diletakkan pada tapak tangan. Pada saat inilah kita sedar yang bayi ini sedar akan sensasi jari ibunya. Selain itu, kanak-kanak juga belajar tentang dunia melalui perkara asas. Perkara asas ini termasuklah seperti berjalan, berlari dan juga memasukkan jari ke dalam mulut. Selain itu, sensori motor peringkat akhir kanak-kanak ini juga mereka melakukan sesuatu perkara yang dipanggil imitasi. Imitasi terhadap tingkah laku yang dilihat atau diperhatikan seperti melakukan peniruan serta melambaikan tangan. Dan akhir sekali sensori motor fizikal daripada aksi, refleks, aktiviti dan juga mengkoordinasi. Pergerakan motor, saiz dan komposisi otak bertambah. Kepuasan mengenakan tindakan terhadap objek gigi susu pada gusi bawah mula kelihatan. Permulaan fikiran logik dengan aktiviti pada umur 6 hingga 8 bulan. Peringkat seterusnya ianya dipanggil sebagai peringkat praoperasi. Peringkat praoperasi ini bermula daripada umur 2 hingga 7 tahun. Kanak-kanak mula menggunakan minda untuk membentuk skema baru. Kanak-kanak boleh menggambarkan dan merancang pergerakan aktiviti dengan menggunakan minda mereka serta membentuk skema. Perkembangan berlaku apabila kanak-kanak dapat mewakili sesuatu dengan simbol ataupun mental. Pemikiran mereka lebih bersikap intuitif, iaitu pemahaman kanak-kanak mengenai objek bergantung kepada ciri-ciri yang nampak jelas dan nyata, di mana mereka masih belum berupaya berfikir secara logik dan juga rasional. Seterusnya kita juga ada peringkat praoperasi egosentrik. Menurut Jean Piaget, kanak-kanak peringkat ini menunjukkan sikap egosentrik yang bermaksud mereka melihat dan memahami persekitaran melalui perspektif sendiri. Contohnya, seorang kanak-kanak yang suka melihat satu siri kartun Bobo Boy, mereka juga beranggapan yang kanak-kanak lain juga menyukai benda yang sama dengan mereka. Dan akhir sekali kita ada operasi fizikal kognitif. Operasi fizikal kognitif ini seperti memegang objek yang besar dan mula menggambarkan serta merancang. Skema memanipulasi objek-objek kecil mewakili sesuatu dengan simbol mental iaitu seperti menunggang basikal roda 3. Seterusnya kita juga ada peringkat operasi konkret. Peringkat operasi konkret ini bermula pada umur 7 hingga 11 tahun. Pada peringkat ini mereka sudah boleh menguasai konsep pengekalan ataupun conservation, prinsip asas seperti ganti rugi dan juga prinsip identity composition.
Seterusnya, gaya pemikiran juga berubah daripada egosentrik, mereka lebih beransur kepada gaya pemikiran yang dipanggil dissenter. Pemikiran ini membolehkan kanak-kanak memahami persepsi dan pandangan orang lain yang berlainan daripada persepsi mereka. Seterusnya ada juga operasi konkret proses pengelasan. Pengelasan mengikut ciri, warna, saiz dan mengklasifikasikan objek ke dalam set atau bentuk kumpulan berdasarkan sesuatu ciri. Yang akhir sekali kita juga ada peringkat operasi konkret fizikal berkebolehan fikir secara logik. Walaupun pertumbuhan dan perkembangan, pemikiran mereka masih terikat dengan situasi kemahiran-kemahiran psikomotor. Yang konkret sudah boleh menguasai konsep psikomotor halus dengan lebih baik. Baiklah, peringkat akhir sekali kita ada peringkat operasi formal yang mana bermula daripada umur 12 tahun dan ke atas. Pada peringkat ini, mereka boleh melakukan proses mental ke atas idea dan membuat jangkaan. Andaian berdasarkan fakta, pemikiran mereka tidak lagi terikat kepada bahan-bahan konkret dan mereka sudah boleh memikirkan idea secara abstrak dan membuat hipotesis. Selain itu, mereka juga boleh berfikir secara abstrak dan sistematik. Mereka juga boleh memberi beberapa hipotesis dan menyelesaikan masalah kemungkinan penyelesaian, mencari alternatif matematik di mana contohnya lah, sekiranya anda pergi ke penyelesaian melibatkan perwakilan bercuti dengan hanya membawa 3 masalah, mereka boleh berabstrak 3 helai kemeja dan 3 helai blouse. Itu antara contoh yang boleh dipakai. Selain itu, ada juga sifat egosentrik remaja ini. Sifat egosentrik remaja muncul pada peringkat ini. Ianya berlainan dengan egosentrik di peringkat pra-operasi kerana remaja lebih tertumpu kepada idea dan pemikiran mereka sendiri. Susah untuk menerima pandangan ataupun pendapat orang lain. Dan akhir sekali kita ada formal physical cognitive, kadar perkembangan berfikir secara pesat. Mereka boleh juga berfikir secara sistematik. Perubahan fizikal mula ke arah untuk memberi beberapa kemungkinan dewasa seperti penyelesaian mencapai akil balik. Egosentrik remaja muncul pada peringkat ini. Perubahan dan akil balik berlaku pada remaja perempuan terlebih dahulu. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan suruh ahli kumpulan saya untuk menyambungnya. Assalamualaikum, nama saya Nurul Nurhaida binti Hadi. Saya akan menyambung faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Mengikut kajian ahli psikologi, perkembangan kanak-kanak dipecahkan kepada 5. Yang pertama adalah aspek jasmani, kognitif, emosi, sosial dan rohani. Kelima-lima aspek ini pula adalah berasaskan kepada 2 faktor yang utama iaitu dipengaruhi oleh faktor baka dan faktor persekitaran. Perkembangan ini biasanya dikaitkan dengan perkembangan atau perubahan fizikal tubuh badan. Ahli psikologi juga telah berpendapat bahawa tiada individu di dunia ini yang mempunyai kadar perkembangan yang sama. Oleh itu, faktor yang pertama adalah baka. Baka ialah gen-gen yang diperturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya. Terdapat persamaan yang serupa bagi setiap pertumbuhan. Bagaimanapun, proses perkembangan setiap individu adalah berbeza. Perbezaan ini dapat dilihat melalui aspek fizikal, kognitif, emosi, sosial dan rohani. Yang kedua, baka menentukan persamaan antara ibu bapa dengan anak-anaknya dari sifat kebolehan, minat serta kawalan emosi. Ini telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan yang berbeza. Perbezaan kecerdasan ini boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. Kajian ahli psikologi sering mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. Biasanya ibu bapa yang bijak pandai akan melahirkan anak-anak yang juga bijak pandai.
Seterusnya, faktor baka ialah gen yang terdiri daripada nukleoprotein yang menentukan baka atau ciri-ciri keturunan. Contohnya adalah seperti bentuk badan, kentigian dan rambut. Tidak dinafikan bahawa pertumbuhan dan perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor genetik. Faktor yang kedua adalah persekitaran. Faktor ini merujuk kepada keadaan semasa proses perkembangan kanak-kanak. Ini termasuklah pengalaman sebelum dan selepas lahir. Keadaan sebelum lahir merujuk kepada corak pemakanan, gaya hidup dan kesihatan si ibu. Keadaan selepas lahir pula adalah dipengaruhi oleh cara pemakanan, sosioekonomi, tahap pendidikan, keluarga, rakan-rakan, ibadat, media dan persekitaran dunia. Mikrosistem ialah merujuk kepada persekitaran terdekat di mana kanak-kanak lebih banyak menghabiskan masa dan interaksi secara langsung di dalam persekitaran itu. Sebagai contoh, hubungan interaksi secara langsung antara kanak-kanak dengan ibu bapa, guru-guru dan rakan. Manakala mesosistem pula merujuk kepada kaitan antara perhubungan dengan dua mikrosistem. Hal ini bermaksud satu mikrosistem boleh mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. Ekosistem pula merujuk kepada pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan kanak-kanak secara langsung, tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak tersebut. Manakala makrosistem pula adalah perkembangan individu yang melibatkan norma-norma, nilai dan amalan masyarakat itu sendiri. Misalnya dalam sesetengah masyarakat, peranan jantina dititik beratkan. Yang terakhir adalah kronosistem. Kronosistem pula melibatkan perubahan perkembangan dalam suatu tempoh masa. Sebagai contoh, situasi kanak-kanak hari ini lebih berfokus kepada permainan-permainan komputer jika dibandingkan dengan kanak-kanak pada zaman dahulu. So, secara keseluruhannya, kelima-lima aspek ini adalah saling berinteraksi antara satu sama lain. Setiap unsur-unsur ini mempengaruhi perkembangan individu. Maka setiap individu pasti mempunyai tahap perkembangan yang berbeza. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Saya akan mempersembahkan saya punya tajuk iaitu tunggak perkembangan kanak-kanak. Tunggak perkembangan kanak-kanak ada 4 iaitu tunggak kognitif, tunggak sosial dan emosi, tunggak fizikal dan tunggak komunikasi. Ibu bapa secara semula jadi berminat dengan perkembangan anak-anak mereka dan ingin memastikan anak mereka maju dengan betul. Semasa kanak-kanak membesar, mereka melalui tunggak perkembangan penting pada usia tertentu. Memahami apakah itu tunggak dan adakah anak-anak bertemu dengannya dapat membantu ibu bapa mengenal pasti masalah lebih awal atau meyakinkan mereka bahawa anak-anak mereka berada di landasan yang betul. Di bawah kami mengkaji jenis-jenis tonggak utama, mengapa ia penting dan bagaimana kita dapat menggunakannya dengan berkesan untuk membimbing perjalanan keibubapaan sendiri. Mengapakah tonggak pembangunan itu penting? Tunggak pencapaian merangkumi kemahiran fizikal, sosial, emosi, kognitif dan komunikasi yang perlu dipelajari oleh kanak-kanak semasa mereka membesar dan berkembang. Selalunya kemahiran ini saling membina. Sebagai contoh, pertama, bayi berhenti lalu mereka berdiri diikuti mengambil langkah pertama mereka. Dengan melihat tonggak yang berbeza, ibu bapa, doktor dan guru dapat lebih memahami bagaimana anak-anak biasanya berkembang dan memerhatikan sebarang kemungkinan masalah.
Sebagai contoh, pakar pediatrik anak anda akan bertanya tentang pencapaian semasa pemeriksaan yang baik atau guru prasekolah anak-anak atau penyedia penjagaan kanak-kanak boleh memberi amaran kepada anda jika anak-anak berada di belakang rakan sebaya mereka dengan kemahiran tertentu. Jenis-jenis tonggak perkembangan kanak-kanak. Sebilangan besar ibu bapa biasa dengan tonggak fizikal seperti mengangkat kepala, menggenggam dan duduk. Namun ada minda pertubuhan lain yang perlu diperhatikan juga. Sebenarnya terdapat 4 kategori asas untuk tonggak pembangunan tonggak fizikal. Tonggak ini melibatkan kemahiran motor besar dan kemahiran motor halus. Kemahiran motor yang besar biasanya yang pertama berkembang dan merangkumi duduk, berdiri, merangkak dan berjalan. Contohnya antara usia 9 hingga 12 bulan, kanak-kanak mula mencapai tonggak fizikal seperti berdiri atau bahkan awal berjalan kaki. Namun seperti yang dinyatakan di atas, jarak ketika kemahiran ini berlaku adalah berjalan seawal 9 bulan dan yang lain tidak mengambil langkah pertama sehingga sekitar 14 sehingga 15 bulan. Tonggak kognitif. Tonggak kognitif berpusat pada kemampuan anak untuk berfikir, belajar dan menyelesaikan masalah. Bayi yang belajar bagaimana bertindak balas terhadap ekspresi wajah dan kanak-kanak prasekolah yang mempelajari abjad adalah contoh tonggak kognitif. Contoh lain termasuk mencari objek yang terjatuhkan dan menyelesaikan masalah. Yang terakhir, tonggak sosial dan emosi. Tonggak sosial dan emosi berpusat pada kanak-kanak memperolehi pemahaman yang lebih baik mengenai emosi mereka sendiri dan emosi orang lain. Kemahiran ini juga melibatkan belajar bagaimana berinteraksi dan bermain dengan orang lain dan perkembangan empati. Sekian saja daripada saya. Yang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Anis Muhammad binti Muhammad Zanati. Saya akan dekat tentang pembangunan emosi kanak-kanak. Persekitaran amat memberi kesan kepada perkembangan emosi kanak-kanak pada peringkat akhir. Emosi mereka bertambah kompleks dan memerlukan pelbagai tuntutan. Setengah kanak-kanak ini dapat dan berjaya berhadapan dengan situasi-situasi yang mencabar. Namun setengah tewas dalam melihat tuntutan dan situasi kompleks ini yang akhirnya membawa kepada pelbagai masalah tingkah laku seperti tekanan, ketakutan dan kebimbangan. Next, kepentingan perkembangan bahasa. Kanak-kanak yang memasuki persekolahan tanpa pengalaman membahasa yang mencukupi akan mengalami masalah belajar seperti membaca dan juga memahami apa yang dibaca. Kanak-kanak yang mempunyai masalah juga biasanya dikaitkan dengan masalah tingkah laku seperti hiperaktif, masalah sosial dengan rakan sebaya, ibu bapa, guru dan masyarakat sekeliling. Penguasaan perbendaharaan kata yang cukup membolehkan kanak-kanak muda untuk berhubung dengan orang lain bagi menyuarakan perasaan atau permintaan. Kanak-kanak yang membesar dengan masalah perkembangan bahasa akan mengalami kesukaran dalam interaksi sosial berbanding dengan kanak-kanak yang tidak mengalami masalah. Kanak-kanak yang mempunyai masalah perkembangan bahasa juga akan mempunyai self-esteem yang rendah dan tidak suka terlibat dengan aktiviti berkumpulan. Next, kanak-kanak yang mengalami masalah dalam penerimaan bahasa, mereka akan menghadapi masalah dalam memahami maklumat yang disampaikan oleh orang lain. Okay, next. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syafina dan saya akan membincangkan tentang masalah perkembangan kanak-kanak. Terdapat beberapa masalah dalam perkembangan kanak-kanak dari segi fizikal, mental
dan persekitaran pembesaran mereka. Perkembangan fizikal kanak-kanak yang normal biasanya mempunyai tahap fizikal yang baik. Manakala tumbesaran yang terbantut pula merupakan petanda kemungkinan besar kanak-kanak mengalami masalah kesihatan yang boleh menjejaskan perkembangan kanak-kanak. Menurut seorang doktor, antara penyebab tumbesaran fizikal terencat atau terbantut kebiasaannya berkait rapat dengan 4 kategori, iaitu masalah dari segi ubat-ubatan yang diambil, genetik, hormon dan kebakaan. Okey. Penyakit perubatan yang diterangkan oleh beberapa doktor adalah penyerapan zat-zat makanan akibat radang usus, pertumbuhan dan masalah pernafasan seperti asma dan sebagainya yang akan menyebabkan tumbesaran dalam kalangan kanak-kanak terganggu. Selain itu, penyebab masalah lain yang mengganggu perkembangan kanak-kanak mungkin berkaitan dengan faktor genetik seperti ibu bapa yang punya masalah mempunyai masalah dan ataupun disebabkan seorang bayi yang lahir pramatang dan dilahirkan kelahiran parasupa yang lain seperti yang dikenali sindrom Down lah pada masa kini. Antara penyebab masalah perkembangan kanak-kanak yang lain ialah sel-sel otak berhubung yang mengawal hormon tumbesaran kanak-kanak adalah gagal. Namun begitu, terdapat juga tumbesaran kanak-kanak yang agak perlahan disebabkan kebakaan yang diwarisi dari ibu dan bapanya ataupun cara ibu bapa membesarkan mereka. Sebagai contoh, kanak-kanak yang gagal bertutur dengan betul, masalah ini terjadi kerana cara ibu bapa bergaul dengan kanak-kanak sewaktu kecil kerana perkembangan mereka yang agak pesat sewaktu itu. Okey, yang seterusnya adalah bagaimana kita mengatasi masalahnya. Bagaimana hendak mengatasi masalah perkembangan kanak-kanak. Ini menurut Landek 2001, beliau berpendapat bahawa bermain adalah sebagai satu terapi dan merupakan salah satu alat yang digunakan dalam membantu kanak-kanak mengatasi masalah perkembangan mereka. Dalam arti kata lain, bermain sambil belajar. Terapi bermain ini digunakan sebagai psikoterapi bagi membantu kanak-kanak yang mengalami masalah mental dan lambat berfikir. Dengan terapi bermain ini adalah salah satu cara kanak-kanak menunjukkan dan meluahkan perasaan mereka, justru mencari mekanisme yang dapat membantu kanak-kanak. Terapi bermain ini dapat dilakukan di dalam ataupun di luar kawasan sesuatu ruang dan seeloknya dipersiapkan dengan alat permainan yang lengkap ataupun alat permainan yang sesuai untuk kanak-kanak bermain. Selain itu, ibu bapa juga haruslah menggunakan bahasa-bahasa yang betul untuk pembesaran mereka. Cara penyebutan juga haruslah jelas agar perkembangan kanak-kanak tidak terbantut. Banyak yang kita lihat sekarang, kebanyakan remaja dan orang dewasa tidak menyebut perkataan dengan betul. Ini mungkin disebabkan dengan cara ibu bapa membesarkan mereka dengan bergaul bahasa yang boleh membuatkan mereka pelat sampai ke besar. Okey, oleh itu ibu bapa haruslah memainkan peranan penting dalam mengenal pasti perkembangan kanak-kanak sekiranya terdapat keraguan tentang tumbesaran kanak-kanak. Jika terdapat masalah, ibu bapa haruslah segera melakukan pemeriksaan kesihatan bagi mengesan masalah pembesaran kanak-kanak sekaligus dapat membantu tumbesaran mereka dari terjejas. Okey. Dan ini sahaja pembentangan daripada grup kami. Terima kasih.